Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, chapter seterusnya iaitu Business Model Canvas ataupun BMC. Okay, saya Encik Muhammad Afifuddin bin P. Ramli. Okay, the first of all is the definition of Business Model Canvas. Okay, Business Model Canvas is a strategic management tool to quickly and easily define and communicate a business or concept. Okay, di sini dia nak bagi tahu tentang apa itu BMC. Okay, BMC adalah sekeping ataupun sehelai canvas yang digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan secara lebih mudah tentang apa yang kita nak jalankan. Okay, bisnes apa yang kita jalankan ataupun idea apa yang nak kita ketengahkan. Okay, itu adalah maksud business model canvas. Okay, seterusnya. Okay, di sini kita dapat lihat dia adalah satu canvas ataupun yang mempunyai banyak blok yang dibahagikan dengan pelbagai warna. Okay, di sini setiap blok menerangkan ciri-ciri dan elemen yang berbeza. Okay, dalam BMC kita mempunyai 9 blok yang akan menceritakan bisnes ataupun idea yang nak kita ketengahkan. Okay, di sini kalau kita lihat bermula daripada sebelah kanan iaitu customer segment. Okay, seterusnya customer relationship. Okay, seterusnya channel. Okay, dan kita ada value proposition. Okay, seterusnya key activities, key resources, key partners. Okay, revenue stream dan yang terakhir sekali adalah cost structure. Okay, kesemua 9 blok ini kita akan beri penjelasan one by one. Okay, kita seterusnya. Okay, Business Model Canvas is one-page document which work through fundamental element of the business or product. Okay, structuring an idea in coherent way. Okay, dia cakap elemen yang ada dalam business plan ini menerangkan secara asas tentang perniagaan ataupun produk yang kita nak ketengahkan ataupun yang kita nak jalankan. Okay, so untuk BMC ni dia dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang supaya kita lebih senang untuk kita faham. Okay, the right side of the BMC focuses on the customer. Okay, iaitu external punya part. Okay, while the left side of the canvas focuses on business ataupun lebih senang kata internal ataupun dalaman. Okay, sebelah kanan luaran. Okay, sebelah kiri adalah dalaman. Okay, baik. Seterusnya. Okay, why we use BMC? Okay, kenapa kita menggunakan BMC? Okay, sama sekarang memang penggunaan BMC adalah sangat-sangat meluas. Okay, berbanding penggunaan business plan yang lebih rumit dan mengambil masa yang lama untuk kita hasilkan. Okay. Okay, pertama, to quickly draw a picture of what idea entail. Okay, dia lebih senang untuk kita terangkan. Okay, idea yang kita nak cuba sampaikan. Okay, kedua, it allow us to get understanding of your business and go through the process of making connection between what idea and how to make it into a business. Okay, dia menerangkan secara flow dan macam mana hubung kait elemen-elemen yang ada dalam BMC itu kepada tujuan utama kita nak menghasilkan bisnes tu. Okay,
Seterusnya, it look like what kind of customer decision influence to use of your system. Okay, and then it allow everyone to get a clear idea of what the business will be or will likely be. Okay, dia memberi orang cakap pandangan lebih jelas. Okay, customer yang dapat tengok ataupun dapat tahu apa yang kita nak cuba sampaikan. Okey, baiklah. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada elemen-elemen di dalam blok-blok yang ada di dalam BMC tadi. Okey. First sekali adalah value proposition. Okay, value proposition is a foundational to any business or product. Okay, it is the fundamental concept of the exchange of value between your business and your customer client. Okay, generally, value is exchanged from a customer for money when a problem is solved or a pain is relieved for them by your business. Okay, value proposition ni menerangkan apa yang kita nak cuba selesaikan. Okay, masalah apa yang ada dalam pasaran yang kita cuba nak selesaikan. Okay. Customer dia ada apa yang dia nak. Okay, so kita cuba bagi apa yang customer nak. Okay, so dari itu kita boleh tukarkan problem itu kepada money. Okay, money iaitu kita berikan servis dan dia akan bayar. Okay, so itu value proposition. Okay, yang kita cuba nak ketengahkan apa keistimewaan dan apa kelebihan bisnes kita letak di value proposition. Okay. Blok seterusnya adalah customer segment. Customer segmenting is the practice of dividing a customer base into group of individuals that are similar in specific way, such as age, gender, interest, and spending habit. Okay. Di sini di mana customer segment ni kita mensegmentasikan customer kita ataupun kita membahagikan customer kita kepada grup-grup tertentu mengikut persamaan ataupun dari segi age, gender, interest, and spending habit. Okay, so specific ways maksud dia kita boleh pilih sama ada kita nak customer kita mengikut ciri-ciri kehendak yang macam mana. Okay, so kita perlu menjawab persoalan. Okay, who are we solving the problem for? Okay, kepada siapa kita nak menyelesaikan masalah. Okay. Seterusnya, who are the people that will value my value proposition? Okay. Sebelum ni kita ada buat value proposition. Okay, value proposition ataupun tawaran nilai siapa yang akan mendapat manfaat daripada value proposition yang kita cuba bagi itu. Okay. So seterusnya ada business. Okay. Ada juga yang business yang kita buat ni bermanfaat kepada business yang lain. Okay. Jika ada, what are characteristic of the business? So kita kena mention kan. Or are there other people? Okay. Ataupun dia adalah orang yang berlainan. Okay. Seterusnya, does my value proposition appeal to men, women, or both? Okay. So kita kena segmentkan kita punya customer supaya orang yang dapat tu yang dapat value yang kita cuba bagi tu semaksimal yang mungkin. Okay. So kita kena tahu whether contohnya kalau kita membuat perniagaan makanan di dalam campus, so kita kena tahu siapa target utama
customer kita. Okay, so dia lebih kepada contoh pelajar dan juga pensyarah. So itu contoh yang simple untuk kita nampak customer segment. Okay, baiklah. Okay, seterusnya kita ke blok yang seterusnya. Okay, seterusnya blok adalah channel. Okay, channel are defined as the avenue through which your customer come into contact with your business and become part of your sales cycles. Okay, this is generally covered under the marketing plan of your business. Okay, di sini kita bercakap tentang macam mana kita nak menghubungkan customer segment dan value proposition yang kita dah buat. Okay, how we are going to tell our customer segment about our value proposition. Okay, so macam mana kita nak mewujudkan orang cakap saluran. Okay, channel adalah saluran ataupun rangkaian, bukan rangkaian, dia lebih kepada saluran. Okay, saluran yang mana supaya customer kita lebih mudah untuk mengetahui tentang bisnes kita. Okay, so pastikan penggunaan channel adalah channel yang paling senang untuk dicapai. Okay, so seterusnya, where are our customers? So kita kena tahu di mana untuk kita cari customer kita dan untuk kita tarik dia kepada kita. Okay, so kita macam magnet. So macam mana kita nak menarik pelanggan-pelanggan supaya masuk ke dalam sales cycle kita, supaya kita boleh tukar customer itu kepada potential customer dan jadi kita punya customer yang mengeluarkan ataupun membagi sale lah ataupun profit kepada kita. Okay, seterusnya, are they on social media? Okay, so kita kena tahu zaman sekarang terlalu banyak social media yang digunakan dan di sini terdapat banyak sangat customer yang mudah untuk kita capai. So melalui ini saja yang kita boleh reach diorang dengan lebih cepat. Okay, so setiap social media ada orang cakap pelanggan yang berbeza-beza. Okay, contohnya Facebook mungkin lebih kepada golongan yang orang yang bekerja dan orang yang dari segi umur mungkin lebih tinggi. Okay, so kita ada banyak channel yang kita boleh guna, which is macam TikTok, okay, Instagram, WhatsApp and YouTube. So kita boleh pilih yang mana lebih orang cakap cost efficient dan lebih mudah untuk kita dapat interaction between kita dan bisnes kita dengan customer. Okay, so contoh yang kita boleh guna tu seperti yang saya cakap tadi, WhatsApp. Okay, so kita boleh juga guna poster atau email, and satu lagi kita boleh gunakan kaedah saluran jualan, sale channel. Contohnya menggunakan kaedah agent. Okay, itu juga cara untuk kita mendapat customer. Okay, okay. So ini adalah contoh channel-channel yang ada. So boleh sebagai rujukan. Okay, pertama ada social media, okay, ada public speaking, electronic mail, viral marketing, targeting blog, affiliate, okay, trade shows, community building, okay, the offline advertising, contohnya billboard, TV and radio, and social advertising. So it depends, okay, how we choose this channel. So kita kena pandai pilih dan mengikut kesesuaian customer kita.
Okay. Channel-channel ni boleh mendatangkan banyak profit jika kita pandai gunakan. Okay. Blok yang seterusnya adalah customer relationship. Customer relationship is defined as how a business interact with its customers. So, do you meet with them in person or over the phone? Or is your business predominantly run online? So, the relationship will be online too. So, setiap persoalan ni kita perlu jawab. So, customer relationship ataupun hubungan dengan pelanggan adalah di mana kita nak mewujud ataupun membina, okay, secara tak langsung kita nak mengekalkan hubungan antara bisnes kita dengan pelanggan kita. Okay, so macam mana kita nak dapat, kita nak kekalkan dan kita kembangkan customer itu sendiri melalui customer relationship. Okay, so macam mana juga kita nak mewujudkan rasa cinta, okay, ataupun love between our customer and our value proposition. Okay, so kat sini ada beberapa contoh, okay, yang kita boleh tengok. First, in person atau one by one, okay, face to face. Kedua, third party contractors, and then ketiga, through online, okay, fully online, and then through event, okay, one to many. So kita create event dan kita cuba dapatkan customer. Okay, so kita buat sesuatu event dan customer dapat dan tahu tentang kita punya kewujudan bisnes. And then last sekali, through phone. Okay, through phone ni di mana kita mendapatkan detail-detail ataupun background customers ataupun maklumat dan kita call dia, so kita dapatkan dia punya interest, macam apa dia nak. Okay, so itu semua kita dapat melalui data yang kita adalah database kita. So customer relationship ni penting, okay, sebab dia nak daripada customer tu beli satu, nanti dia akan beli lagi dengan kita. So dia akan continuous. So secara tak langsung mungkin dia akan bercerita tentang bisnes kita kepada orang lain juga, dan secara tak langsung dapat kita growthkan kita punya customers, okay, dan kita punya bisnes. Okay, contoh yang kita boleh gunakan yang lebih mudah untuk bisnes, contohnya adalah penggunaan kad loyalty. Okay, kad loyalty dan kupon combo dan lagi after sale service ataupun servis selepas jualan. Okay, di mana kita dah jual barang kepada customer dan kita ambil berat lagi tentang customer kita tu selepas dia beli produk kita. So dia datang boleh servis dengan kita secara percuma. So customer kita rasa lebih seronok dan lebih selesa dengan bisnes kita. So itu customer relationship. Okay. Blok seterusnya adalah revenue stream. Revenue stream are defined as the way by which your business convert your value proposition or solution to the customer's problem into financial gain. Okay. It's also important to understand pricing your business accordingly to pain of purchase in exchange for the pain of solving the problem for your customers. Okay, but how? How do you gain the revenue? Okay, here are some revenue model. Okay, di sini ada beberapa contoh revenue model yang kita boleh gunakan. Okay, revenue model ni adalah aliran pendapatan. Okay, aliran pendapatan daripada hasil kejayaan tawaran nilai yang kita bagi kepada pelanggan. Okay, kita dah buat tawaran nilai ataupun value proposition
So dari value proposition tu akan ditukarkan ataupun akan dijanakan menjadi duit ataupun revenue kepada kita ataupun profit. Okay. So melalui beberapa contoh ini kita boleh guna juga seperti freemium, okay, pay per product, fees for service, fixed rate, okay, subscriptions, dividend and referral fees. Okay. Revenue stream ni lebih kepada macam mana customer itu sanggup untuk membayar ataupun mengeluarkan duit tu berkait rapat dengan cost dan value yang customer akan dapat. Okay. Ataupun service value terhadap produk ataupun servis yang kita cuba bagi. So benda tu berkait rapat. So macam kita juga, kita akan beli benda tu berdasarkan value. Okay, baru kita sanggup untuk keluarkan duit. Okay, okay di sini harga juga memainkan peranan. Okay, dia melibatkan kos. Okay, dalam bisnes kita ada 5 ataupun 5 common pricing strategy yang kita boleh guna. Okay, so boleh guna mana-mana antara satu yang bersesuaian dengan bisnes kita. Contohnya ada cost plus pricing, ada competitive pricing, ada value based pricing, ada price skimming, and last sekali penetration pricing. Dan dia punya explanation boleh dapat daripada sumber Google dan boleh faham dengan mudah dan kita boleh guna. Okay. So antara contoh yang lebih mudah untuk kita faham dan kita gunakan dalam kita punya pembelajaran untuk revenue stream ni biasanya sale. Okay, sale terhadap produk yang kita jual. If we sell burger, so sale daripada burger. Okay, and then commission kalau kita, and then juga boleh letak training ke servis yang kita bagi dan kita kenakan charge. Baiklah. Seterusnya. Blok seterusnya adalah key activities. The key activities of your business or product are the action that your business undertake to achieve the value proposition for your customers. Okay, key activity ataupun aktiviti utama adalah aktiviti yang penting yang berlaku dalam perniagaan kita seharian dan dia berkait rapat dengan value proposition. Macam mana kita nak mencapai value proposition tu, apa yang kita buat. Okay. So apa resource yang kita guna ataupun sumber yang kita ada. Okay. Seberapa banyak masa yang kita gunakan. Okay. Adakah kita mempunyai kepakaran. And then distribution of product macam mana. Okay. Technical development. Okay. Strategi yang kita guna juga kita perlu nyatakan. Okay. Offer resources whether human or physical. Okay. Sama ada kita ada resources melalui human ataupun physical resources. Okay. What action does it take you and your staff to achieve value exchange? Okay, so kita perlu menjawab semua tu. Okay. Antara contoh lain yang lebih mudah, jika kita buat perniagaan contohnya bakeries, okay, so aktiviti utama kita lebih kepada baking, okay, and promosi, okay, ataupun pemasaran dan jualan. Okay, aktiviti jualan. Okay, baik. Seterusnya adalah blok seterusnya ialah key resources. What practical resources are needed to achieve the key activities of the business? Okay. Key means the resources your business require to do business. Okay. Key resources ataupun sumber utama
adalah sumber yang diperlukan untuk activities ataupun key activities yang kita senaraikan itu dijalankan. Okay, maknanya kena ada sumber baru aktiviti itu boleh dijalankan. Okay. Antara contoh-contoh sumber yang kita boleh senaraikan adalah oven, okay, office space, computers, host, people or staff, internet connection, cars, and electricity. Okay, ini adalah antara sumber-sumber lah. Antara lain raw material ataupun bahan mentah, kemudian capital or modal, dan any other equipment lah, okay, machinery, okay, boleh diletakkan di bawah key resources. Okay, baiklah, seterusnya. Okay, blok seterusnya adalah key partners. Okay, key partners are a list of other external companies, supplier, parties you may need to achieve your key activities and deliver value to the customer. Okay, this moves into realm of if my business cannot achieve the value proposition alone, who else do I need to rely on to do it? Okay, an example of this, if I sell groceries to customers, okay, I may need a local baker to supply bread to my store. Okay, they are the key partners to achieve the value my business promises to the customers. Okay, key partners ataupun orang kata rakan utama dalam bisnes kita adalah melibatkan rangkaian pembekal dan juga rakan kongsi dalam perniagaan yang kita jalankan. Okay. Setiap bisnes memang tak boleh stand alone. Okay, maknanya kita juga memerlukan bisnes lain untuk support kita punya perniagaan. Okay. Dan dia boleh support dari segi pelbagai. Okay. Di mana apa yang kita perlukan, orang lain boleh bagi servis. So, antara contohnya, jika kita membuat perniagaan yang melibatkan groceries, okay, so kita perlu mendapatkan bekalan barang-barang daripada pihak supplier ataupun pembekal lah. Okay, so di sini kita boleh listkan seberapa banyak supplier yang ada. Contohnya macam Mydin, okay, ini mana-mana supplier yang ada lah. Okay. And then lagi satu, key activities juga, key activities mana yang supplier kita boleh bagi servis supaya value proposition yang kita tawarkan tu sampai kepada customers. Okay, contoh, jika produk ataupun jika bisnes kita melibatkan pengeposan ataupun postage, so kita boleh letak kat sini key partners kita sama ada pos laju ataupun JNT. So kita punya partner ni yang menyampaikan produk kita kepada customer. So kita kena letak dia sebagai key partners. Okay. Dan dia yang melakukan aktiviti kepada kita supaya bisnes kita berjalan dengan lancar. Okay. Okay, baik. Seterusnya adalah blok seterusnya dan blok yang terakhir adalah cost structures. Okay, your business cost structures is defined as the monetary cost of operating a business. Okay. Cost structure ataupun struktur kos adalah melibatkan kos-kos yang memerlukan kita mengeluarkan duit untuk menjalankan bisnes kita. Okay. So, jika revenue stream, kita menjana pendapatan, dan cost structure sebaliknya, kita mengeluarkan duit untuk bisnes kita beroperasi. Okay. So, kita kena pastikan key activities dan
key resources mana yang melibatkan kos. Okey, sama ada kos yang besar ataupun kecil. So kita perlu senaraikan di dalam cost structures. Okey, so kita perlu menjawab soalan-soalan yang ada seperti what are the cost of my key resources and key partnership. Okay, how much does it cost to achieve the value proposition for my customer or user? Okay, are there any additional costs, okay, to running a business? Okay, is it legal or is it insurance? Okay, legal lebih kepada berkait macam pendaftaran syarikat dan itu semualah. Okay, how much would it cost to hire? Okay, then what is the cost of my business? Okay, it is important also to take place a monetary value on your time as a cost. Okay, so kos-kos yang terlibat kita kena senaraikan. Okay, antara contoh yang kita boleh letakkan ataupun digunakan dalam cost structure ni adalah kos bahan mentah, okay, alatan ataupun machinery, utility, okay, sebab kita menggunakan elektrik dan bil internet, so kita kita terpaksa tanggung utilities, okay, allowance jika ada allowance, and then sewaan. Okay, jika bisnes kita bertapak ataupun sewa, okay, disewa lot, so sewaan tu kita termasuk bawah cost structures. Okay, okay, seterusnya. Okay, ini adalah antara tools yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan BMC. Okay, so kita boleh melayari website Canvanizer. Okay, dan kita boleh gunakan whiteboard and Google Slide. So tools banyak lagi tools lain yang kita boleh gunakan. Contohnya tools lain, apps ataupun website Tazid, okay, website strategi, okay, the pictures dan lain-lain. Semuanya kita boleh Google dan boleh gunakan untuk kita hasilkan BMC tersebut. Okay, seterusnya. Okay, itu sahaja untuk chapter ataupun tajuk BMC. Sekian, terima kasih.